Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, gosip ibu-ibu itu ibarat satu kalimat, tapi tiba-tiba jadi satu artikel. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film India yang bergenre psychological horror thriller, yaitu Racasan tahun 2018. Lagi-lagi ini bagus banget lur, dijamin gak bakal nyesel kalian nontonnya meskipun agak panjang ya. Racasan bercerita tentang seorang pengangguran yang bermimpi menjadi sutradara film psikopat. Namun sayang mimpinya tidak kesampaian dan akhirnya dia menjadi seorang polisi. Tapi siapa sangka dia akan berhadapan dengan pembunuh berantai yang selalu mengincar gadis-gadis siswi yang berusia 15 tahun. Dan itu akan berdampak kepada hidupnya. Seperti apakah kengerian dan keseruan film ini? Langsung kita ke request pertanyaan sembelihe dari dulurku. Cuma kamu, iya fotonya aja nempel banget tuh bro. Cak, kalau kita makan di restoran yang ditata estetik, nanti pas kita pup keluarnya estetik juga nggak? Ya, seingatku sih iya lur ya. Kalau nggak salah di plating cakep gitu, terus dikasih garnish atasnya. Monggo sekecakan. Berlatar di Chennai, India, film diawali dengan bapak-bapak komplek yang jalan-jalan pagi sambil bawa anjingnya. Lalu tiba-tiba si anjing pergi menuju ke beton gorong-gorong tak terpakai di pinggir danau. Dan ternyata di dalamnya ada seonggok mayat yang dibunuh secara brutal dan dibungkus plastik. Gadis itu bernama Samyukta yang masih berusia 15 tahun. Dan inilah setan. Baru mulai aja udah begini ya kan lur. Dijamin seru banget ini beneran. Kalian tonton sampai habis lah pokoknya. Scene pun beralih ke seorang pria yang sedang menyandra gadis. Lalu dia mengeluarkan kapak dan mulai membacoknya. Namun ya itu adalah proses syuting film yang disutradarai oleh Arun Umar. Tapi tiba-tiba salah satu kru anehnya membawa jam yang alarmnya menyala. Karena ternyata Cut it! Lights on! itu hanyalah mimpi Arun lur. Faktanya dia adalah seorang pengangguran yang bercita-cita menjadi sutradara ternama, khususnya film psikopat. Bahkan selama ini Arun mengumpulkan beragam foto-foto psikopat atau potongan-potongan kasus pembunuhan keji di koran sebagai bahan studi dan inspirasi untuk mematangkan naskah film pertamanya. Termasuk kasus Samyukta yang baru muncul di koran dan ditempel ke tembok kosannya. Setiap hari Arun dibantu temannya berkeliling menemui banyak produser untuk menceritakan naskah film psikopatnya, sekaligus cara pengambilan gambarnya dan lain-lain lah. Namun sayang tidak ada satupun produser yang menerimanya untuk menggarap film tersebut dengan berbagai alasan, seperti Arun yang masih belum ada pengalaman atau genre film psikopat yang masih belum ngetren di India. Di lain sisi meskipun adik Arun mensupportnya, namun ibunya sudah muak dengan Arun yang nganggur dan cita-citanya ketinggian. Apalagi ayah Arun yang seorang polisi sudah meninggal 1,5 tahun lalu. Dan karena reputasi kerjanya bagus, Arun memiliki kesempatan bekerja sebagai subinspektur atau asisten inspektur dengan bantuan saudara iparnya yaitu Munis. Karena tidak kunjung diterima oleh produser dan juga tekanan dari ibunya, Arun akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai subinspektur dan mengikuti tes yang tentunya hanya formalitas saja. Bapak pemilik kosan pun sampai terkejut melihat Arun yang sudah memakai baju polisi. Karena yang dia tahu selama ini Arun nganggur dan bermimpi menjadi sutradara film psikopat. Di hari pertamanya bekerja, Munis meminta Arun manut dengan apapun perintah atasannya. Baru mulai kerja, Arun sudah diminta seniornya menyiksa seorang maling untuk mengakui perbuatannya. Jelas Arun tidak bisa melakukan itu. Dan diam-diam dia tetap menemui produser-produser. Namun tetap tidak ada hasil. அவன் உண்மையை சொல்ற வரைக்கும் நீ வெளில வரக்கூடாது.
Keesokan harinya di kantor polisi, seorang ibu dan anak memberi pengakuan ke Arun bahwa si ibu telah membunuh suaminya sendiri yang sedang kobam karena berusaha melecehkan putri mereka yang sedang belajar untuk ujian. Arun yang memang tidak tegaan pun melepaskan si ibu begitu saja dan meminta putrinya untuk segera datang ke ujian sekolah. Di saat yang sama, seorang siswi bernama Amuda yang baru pulang sekolah dan akan sampai di rumahnya tiba-tiba diculik oleh seseorang misterius, dan penculik itu meninggalkan sebuah kotak kado yang digantung ke anjing peliharaannya. Ibunya pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi, juga menunjukkan kado yang berisi potongan endas boneka dalam kondisi penuh sayatan. மாமா கிட்ட பேசி நான் ஆர்டர் வாங்கி தரேன். மா, என் மனசுல எதுவும் வச்சுக்காத. Malam itu Arun pun diceramai oleh Munis karena berani memalsukan tanda tangannya demi melepaskan ibu-ibu yang telah membunuh suaminya. Mereka pun mulai berdebat karena menurut Arun undang-undang membunuh karena mempertahankan diri tidak melanggar hukum. Selagi Munis masih ngoceh, ponakannya Arun atau anak dari Munis yaitu Amu yang mendengar perdebatan mereka meminta bantuan Arun untuk tanda tangan palsu ayahnya di rapot sekolah karena nilai rapotnya jelek dan takut dimarahi oleh Munis. Bahkan keesokan paginya Amu meminta tolong ke Arun untuk datang menemui wali kelasnya bernama Fiji dan berpura-pura menjadi ayahnya. Namun tak lama kemudian Munis dan istrinya datang yang akhirnya memergoki perbuatan Arun. நீங்க நிஜமாவே அம்மாவோட அப்பாவா? எங்க இருக்கீங்க? கால்குலேட்டர் வாங்கி கொடுத்தா செல்லம் கொடுத்ததா இருக்கும். சத்தியமா பணம்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். வணக்கம். நம்ம சார் தான். வணக்கம். சும்மா எல்லா பள்ளியும் ஏமாலே போடாதீங்க. அப்பாவோட சைன் போட்டது இவர்தான், தெரியுமா? Karena kelakuan Amu yang makin hari makin bandel, ibunya pun meminta Munis untuk memindahkannya ke sekolah asrama agar lebih disiplin. Sementara itu Arun yang baru selesai mencetak foto endas boneka di kado, tanpa sengaja melihat Bu Wali kelas Fiji bersama putrinya Kayal ke Indomaret, yang mana Kayal terlahir dalam kondisi bisu dan sulit mendengar. Arun pun akhirnya mengajak ngobrol Fiji, namun Fiji langsung menghindar karena masih sensi dengan Arun yang memalsukan tanda tangan. Tapi Arun yang kesemsem dengan pesona Bu Guru Fiji pun membayar semua barang yang dibeli olehnya. Di kosannya Arun yang melihat foto endas boneka teringat dengan kasus pembunuhan Samyukta yang kondisi wajahnya juga penuh dengan sayatan. Keesokan paginya Arun pun memberitahu kejanggalan tersebut ke Munis, tapi jelas dia tidak percaya. Masa boneka dihubung-hubungin sama jasad, katanya lur. Di lain sisi polisi telah menangkap seorang pria yang diduga adalah pelaku penculikan Amuda. Melihat polisi yang salah tangkap orang, Arun pun dengan berani menyampaikan pendapat ke atasannya yaitu Laksmi bahwa penculik Amuda juga pembunuh Samyukta adalah orang yang sama, yaitu seorang psikopat yang mengalami gangguan mental dan membunuh dengan perencanaan. Arun pun mulai membeberkan fakta-fakta bahwa Samyukta dan Amuda sama-sama seorang siswi berusia 15 tahun. Lalu Arun menjejerkan foto mayat Samyukta dengan boneka di dalam kado yang ternyata sangat-sangat mirip lur, seperti rambut bagian dahinya dicabut, matanya dibor dan mulutnya dirusak. Juga luka sayatan yang lokasinya sama persis. திட்டம் போட்டு கொலை செய்யற ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன், ஒரு சைக்கோ. சமீபத்தோட கண்கள் தோண்டி எடுத்திருக்கிற மாதிரி, வாய்ப்பகுதி செதுச்சிருக்கிற மாதிரி, தலைமுடி பிடிங்கி எடுத்திருக்கிற மாதிரியே இந்த பொம்மையோட தலைமுடி பிடிங்கி எடுத்திருக்கு. பேருக்குள்ள ஒற்றுமைன்னு பார்த்தா வயசு ஸ்கூல் வீட்டுக்கு போகும்போது கடத்தப்பட்டிருக்கு. அதுல ஆசில இப்படி ஒரே மாதிரி. Selain itu Arun juga menjelaskan bahwa 27% psikopat di seluruh dunia selalu meninggalkan jejak ketika menculik atau membunuh korbannya. Widih, berguna ya kan lur riset filmnya selama bertahun-tahun. Seperti pembunuh berantai zodiak di tahun 70-an yang membunuh 10 orang dan meninggalkan jejak berupa tanda silang. Psikopat Dennis dengan jejak simbol wanita, namun juga bisa dibaca sebagai inisial. Juga psikopat India bernama Ravinder yang meninggalkan kaleng bir setiap membunuh korbannya, dan masih banyak lagi. Alasan para psikopat selalu meninggalkan jejak untuk membuat takut orang-orang, dan psikopat menikmati ketakutan tersebut. டென்னிஸ் ரேடார்ங்கிறவன் ஒரு பெண் உருவத்தை குறியீடா விட்டுட்டு போயிருக்கான். 10 பேரை சுட்டு கொண்டுட்டு கிராஸ் ஆரிங்கிற சிம்பிளை தன்னோட குறியீடா விட்டு ரிப்பருங்கிறவன் கால்கள்ஸ் எல்லாம் கொலை பண்ணி அவன் உடம்ப 2 கிழிச்சிருக்கான். கொலைகள் செஞ்ச பிறகு
வீட்டு விட்டு போயிருக்கான் மேம். இந்த மாதிரி நூத்துக்கணக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு மேம். நம்ம பயத்தை அவன் ரசிக்க ஆரம்பிச்சு. Meski sudah dijelaskan, namun Laksmi tidak percaya omong kosong tersebut. Apalagi ketika mengetahui Arun yang mendapatkan informasi tersebut dari riset untuk skrip filmnya. Laksmi pun malah mengejek Arun yang bercita-cita menjadi sutradara tapi tidak kesampaian dan sekarang menjadi subinspektur karena bantuan reputasi ayahnya. Arun mengatakan jika polisi harus segera bertindak karena Samyukta ditemukan tewas 2 hari setelah diculik. Sedangkan hari itu adalah hari kedua Amuda diculik dan bisa jadi Amuda akan bernasib sama. Namun Laksmi yang emosi karena merasa diatur-atur oleh Arun si anak baru langsung mengusirnya pergi sekalian titip beli rokok kelobot. முத காண போய் எனக்கு 2வது நாள் மேம் நம்ம உடனே ஆக்ஷன் எடுக்கலாம்னா உன் ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜ் எல்லாம் சினிமாக்குள்ள மட்டும் வச்சுக்கோ. நீ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா இருந்து பண்ணி ஈஸியா எஸ்ஏ ஆனவன் தானே. போய் சிகரெட் வாங்கிட்டு வா. போயா. Setelah membeli rokok di warung, Arun melihat polisi yang akan OTW menuju TKP dan Munis mengatakan jika apa yang diucapkan Arun benar. Amuda sudah tewas dalam kondisi sangat mengenaskan. Mayatnya berada di bawah jalan tol dengan posisi dibungkus plastik dan digantung terbalik di dalam sebuah pipa. Melihat itu, Arun pun inisiatif langsung mencari petunjuk tentang kado berisi kepala boneka. Dia menemui petugas kepolisian yang mengurus kasus Samyukta dan juga orang tua Samyukta untuk bertanya apakah ada kotak kado seperti itu saat mayat Samyukta ditemukan. Namun mereka tidak melihat kotak seperti itu. Sampai akhirnya Arun mendatangi sekolah asrama Samyukta karena dia diculik saat OTW dari asrama menuju pulang ke rumahnya. Teman kamar asramanya pun mengatakan jika setelah Samyukta pergi, ada seseorang yang meletakkan sebuah kado di depan kamar yang ternyata sama persis kadonya lor dengan kado yang diberikan pelaku saat Amuda diculik, yaitu berisi kepala boneka. Dari sana Arun pun pergi ke rumah sakit untuk mengetahui hasil otopsi Amuda. Dokter Nandan mengatakan jika dia sempat menangis melihat jasad Amuda karena si pembunuh benar-benar sosok psikopat yang tidak punya hati dan menyiksa Amuda dengan brutal saat dia masih hidup. Arun pun bertanya apakah Amuda diperkaos oleh pelaku dan Dokter Nandan menjawab jika Amuda tidak diperkaos. Begitu mengetahui kondisi Amuda, Arun pun menunjukkan ke Pak Dokter laporan otopsi Samyukta karena mereka berdua dibunuh dengan cara yang sama. Juga kado dari pelaku ke Samyukta yang ditemukan Arun di asramanya. Atasan Laksmi yaitu Gajarats datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan 2 mayat gadis itu. Lalu Arun pun membeberkan asumsinya persis dengan yang dia katakan ke Laksmi sebelumnya. Juga menyampaikan idenya untuk menemukan pelaku. Bahwa si pelaku meninggalkan jejak sebuah kado, meninggalkan mayat di tempat umum, seakan-akan dirinya ingin diapresiasi dengan perhatian dan ketakutan masyarakat. Maka dari itulah Arun menyarankan agar media atau berita tidak menyebarkan isu apapun tentang si pelaku juga tentang Amuda, agar dia tidak mendapat perhatian sesuai yang diinginkannya. Dengan begitu pelaku akan kebingungan sampai melakukan kesalahan dalam pembunuhan selanjutnya dan polisi mungkin akan mendapatkan celah untuk menangkapnya. அவனை பத்தி எந்த நியூஸும் எந்த விதமான மீடியால குழம்பும் தைகுகளுக்கு மக்கள் அவங்கள பத்தி பரபரப்பா பேசுறதும் பயப்படுறதும் அவன் பிளானிங்ல தப்பு நடக்கும். அப்போ அவனை பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சார். நீங்க போய் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி விஷயத்தை சொல்லுங்க. நான் டிஜிபி கிட்ட Setelah mendapat izin dari Jenderal Polisi, Gajarats pun akan menyembunyikan kasus Amuda dari media, bahkan dari ortunya sendiri, agar tidak terpukul melihat kondisi putri mereka. Mayat Amuda sudah dipindahkan ke gudang medis dan yang bertanggung jawab di sana adalah Dokter Nandan. Sementara itu di sekolah asrama khusus perempuan bernama MKVP, Muni sudah mendaftarkan Amu untuk sekolah di sana. Mereka sempat melihat guru bernama Inbarats yang disiplin berlebihan ke murid-muridnya, bahkan sampai ditampar jika tidak bisa menjawab soal. Dan Amu pun memulai sekolahnya di kelas Pak Inbarats. Setelah itu Munis lanjut pergi ke toko-toko mainan bersama Arun untuk mencari boneka yang sama yang diberikan pelaku. Namun ternyata itu adalah boneka jadul yang kurang laku dan toko-toko sudah tidak memilikinya. Sampai akhirnya di suatu toko, karyawan di sana mengatakan jika boneka itu masih tersisa 1 di sana. Goyang-goyang kayak gini aja udah horor rasanya. ஒரே ஒரு டால் தான் இருக்கு.
ஓல்டு டைப்ன்றதுனால இப்ப யாரும் வாங்குறது. நாங்களும் இதை கூடிய சீக்கிரத்துல ஸ்டாப். Di sekolah asrama MKVP sedang diadakan acara tentang betapa pentingnya pendidikan untuk wanita, yang seperti biasa di penutupan acara selalu ada pertunjukan sulap. Semua murid pun hadir, kecuali satu siswi yang ditahan oleh Pak Guru Inbarats karena tidak bisa menyelesaikan soal. Dan dengan brengkesnya Inbarats mengancamnya juga melecehkan siswi tersebut. Sementara itu di sekolah lain tempat Bu Fiji mengajar, saat pulang sekolah Fiji sempat melihat siswinya bernama Mira yang ngobrol dengan tukang bajai dan ikut masuk ke dalamnya. Ya, supir bajai itu ternyata adalah psikopat pembunuh berantai. Mira pun diculik dan polisi mulai menginvestigasinya. Sampai akhirnya Fiji mengatakan ke Arun jika dia melihat Mira naik bajai namun tidak mengingat plat nomornya. Arun pun meminta Fiji untuk ikut mencari bajai tersebut di daerah pangkalan. Siapa tahu dia bisa mengingat supirnya atau ciri-ciri mobilnya, ya kan? Tapi Fiji menolak karena dia sama sekali tidak melihat wajah supirnya dan harus segera menjemput putrinya Kayal. Mira auto leri ponadha theriyum. Auto numberலாம் பார்க்கல. Sir, என்ன நம்பி ஒரு குழந்தை இருக்கா. நான் போணும். Sorry. Setelah menjemput Kayal dan menghadiri acara ultah temannya, mereka berdua pun menunggu bis, tapi masih belum ada yang lewat karena sudah larut malam. Lalu tiba-tiba seonggok bajai datang yang ditumpangi 3 pria jamet dan menawarkan tumpangan. Jelas Fiji pun curiga dan segera kabur. Yang untungnya dia kebetulan papasan dengan Arun. Setelah diberitahu tentang 3 jamet tadi, Arun pun langsung menyikat mereka semua. Arun pun akhirnya mengantar Fiji dan Kayal pulang. Dia yang sudah kesemsem dengan Fiji sejak awal pun sudah mencari tahu tentang Fiji dengan bantuan Amu, bahwa Kayal ternyata bukanlah putrinya, melainkan anak dari kakaknya Fiji. Namun karena kakak Fiji sudah meninggal dan suaminya pergi begitu saja, tidak kuat mengurus Kayal yang bisu dan susah mendengar, maka dari itu Fiji lah yang sekarang bertanggung jawab merawat Kayal. Sesampainya di rumah, Kayal pun minta jalan-jalan sebentar naik motor dengan Arun dan hubungan mereka bertiga semakin dekat. Sebelum Arun pergi, Fiji berjanji akan membantu sebisanya mencari bajai si pelaku dan dia mulai jatuh cinta dengan Arun. Hah, apakah dia jodohku? Keesokan paginya Arun dan Fiji pergi ke pangkalan-pangkalan bajai, juga menumpang beberapa bajai, namun si pelaku masih belum ditemukan. Lalu di hari berikutnya ketika Fiji di rumah, dia melihat hiasan bintang milik Kayal dan langsung mengingatkannya dengan bajai yang ditumpangi oleh Mira, di mana ada logo bintang, tulisan Riz, dan Fiji juga mengingat plat nomornya. Di saat yang sama Arun mendapatkan kabar bahwa Mira sudah ditemukan tewas dan mayatnya berada di pembuangan sampah sebuah perusahaan. Karena ban motornya meledos, Arun dan rekan kerja polisinya pun langsung OTW naik bajai. Lalu tak lama kemudian Fiji menelpon dan memberitahu ciri-ciri bajai pelaku karena dia sudah mengingatnya. Tapi ya sinyal hilang-hilangan, suara Fiji pun putus-putus, ya kan Dur? Padahal bajai yang ditumpangi Arun saat itu adalah. Halo? அந்த ஆட்டோ பின்னாடி இன்னைக்கு மீரா போன ஆட்டோ பின்னாடி விஜய் வெளியே வந்து பேசு விஜய். Halo? Sesampainya di TKP, mayat Mira pun dikeluarkan dari tumpukan sampah. Sampai akhirnya Fiji menelpon kembali dan kini suaranya sudah jelas. Begitu mengetahui ciri-ciri tersebut, Arun pun terkejut melihat bajai yang ditumpanginya tadi memiliki ciri-ciri sama. Gak pakai lama Arun langsung berlari mengejar bajai tersebut dan berhasil menangkap supirnya. Supir itu pun dibawa ke kantor polisi dan disiksa untuk mengakui perbuatannya. Si supir mengatakan jika dia memang suka menggoda gadis-gadis sekolahan, namun bukan seorang pembunuh. Hari itu saat Mira dibawa pergi, ternyata Pak Supir bajai sudah dibayar oleh Pak Guru Inbarats untuk membawa seorang gadis sampai ke rumahnya. Begitu mengetahui alamatnya dari supir, Arun dan beberapa polisi pun langsung datang menggerebek.
Namun ternyata Inbarat sedang mengajar di sekolah dan Munis yang melihat foto Inbarat di sana pun terkejut karena putrinya Amu sekarang telah menjadi muridnya. Seisi rumah pun digeledah. Polisi menemukan tas sekolah Mira juga kotak kado berisi endas boneka. Namun tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan pembunuhan dan mereka pun segera OTW ke sekolah asrama MKVP untuk mencari Inbarat. இவன் கிளாஸ்ல தான் நம்ம அம்மா படிக்கிறா. சார் மீராவோட பேக் சாலிது. ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் பேப்பர் வந்தாச்சா? ஃபுல்லா சர்ச் பண்ணியாச்சுங்க, ரிலேட்டட் எதுவுமே இல்ல. Di sekolah karena Amu mendapat nilai paling rendah, Inbarat pun melemparinya penghapus dan mempermalukan Amu di depan siswi-siswi lainnya. Jam pulang sekolah pun berbunyi, semua siswa dipersilahkan keluar kecuali Amu. Lagi-lagi Inbarat mengancam Amu akan turun kelas. Lalu ketika Amu menangis ketakutan memohon agar tidak dibegitukan, lagi-lagi Inbarat memintanya menutup pintu kelas. Tepat ketika Amu akan dilecehkan, Arun and the gang pun datang. Lalu yang terjadi? Begitu Inbarat sudah siuman di rumah sakit, Munis yang emosi pun langsung memukulnya karena dia berniat melecehkan putrinya, bahkan sudah membunuh banyak gadis. Namun Inbarat tetap mengatakan jika dirinya memang suka melecehkan gadis-gadis remaja, namun dia bukanlah pembunuh. Dari mukanya emang C bintang bul banget sih. Alasan Inbarat melakukan itu karena dia merasa kesepian hidup sebatang kara dan muncullah keinginan untuk melampiaskan nafsunya dengan cara menyimpang. Lalu Inbarat menjelaskan hari saat Mira naik bajai, yang ternyata Mira adalah murid privatnya Inbarat. Memang saat itu Inbarat telah membayar si supir untuk mengantar pulang Mira, dan dia pun sok-sokan nyetop bajai. Lalu Mira yang melihat guru privatnya pun jelas bilang, "Pak, sekalian aja Pak ikut bareng gitu lur." Di perjalanan Inbarat yang tahu Mira suka dengan jahit-menjahit, mengatakan jika istrinya juga suka menjahit dan Mira bisa melihat contohnya di rumah. Kepancinglah lur Mira main ke sana. Inbarat pun langsung menyiapkan minuman dengan obat tidur. Namun Mira yang melihat itu ketakutan dan langsung kabur dari sana. Tapi anehnya ketika Inbarat mengejarnya keluar, tiba-tiba Mira sudah hilang dan Inbarat menemukan seonggok kado dari si pembunuh berantai psikopat. Mira enggak இல்ல. Arun dan polisi lainnya tidak percaya dengan ucapan Inbarat dan menganggap dialah pelaku pembunuhannya. Arun dan Munis pun menjelaskan ke Laksmi juga Pak Gajarat bahwa semua bukti mengarah ke Inbarat, namun dia berusaha mengarang cerita. Untuk sementara Inbarat ditetapkan sebagai tersangka dan nantinya dia akan disiksa sampai mengaku. Setelah itu Arun dan Munis pun merayakan ulang tahun Amu. Munis memberikan kado boneka beruang berwarna pink dan mereka semua berfoto bersama. Lalu tak lama kemudian Arun mendapat kabar bahwa Inbarat berusaha melarikan diri. Arun pun segera OTW ke rumah sakit di mana polisi sudah mengepung Inbarat yang telah mencuri pistol dan mengancam akan membunuh seorang perawat. Lalu yang terjadi? எப்படியாவது ஹாஸ்பிடல்ல வெளிய போறதுக்குள்ள பிடிச்சலாம். நீ பேசாம இருக்கியா? இல்ல நான் வெளிய போ. Ternyata Arun diam-diam masuk ke dalam lift dan karena gelap mata dia pun membunuh Inbarat. Namun tepat setelah itu Munis menelpon Arun dan memberitahu bahwa Amu telah diculik oleh pelaku karena ada kado yang diletakkan di sana. Munis dan istrinya pun ketakutan memikirkan nasib putri mereka. Sampai akhirnya Arun melihat ponakan Amu yang terus merekam video saat pesta ulang tahun. Dari sanalah Arun mencari petunjuk dan terlihat Amu sempat mengobrol dengan seseorang di luar rumah. Dari kesaksian salah satu temannya yang ikut acara pesta, Amu didatangi sebuah mobil van yang dia kira adalah anggota keluarga. Namun temannya tidak bisa melihat wajah orang di dalamnya dengan jelas. Begitupun ciri-ciri mobilnya karena saat itu sangat gelap. 2 hari lamanya polisi mencari mobil van tersebut. Namun mereka kesusahan karena tidak mengetahui ciri-ciri mobilnya.
Munis pun semakin stres memikirkan anaknya sampai menangis. Namun dia yakin Amu pasti bisa melarikan diri karena dia adalah gadis yang cerdas. Di lain sisi saat Munis masih menangis, Arun curiga dengan plastik yang keluar dari bagasi mobil milik Munis. Lalu ketika dibuka ternyata mayat Amu diletakkan di sana oleh si pelaku. Lur, sungguh perbuatan yang keji. Arun pun berusaha menahan Munis untuk tidak melihat ke bagasi. Namun sebagai seorang ayah, dia terus memaksa dan akhirnya melihat jasad putrinya di sana. Ini miris banget sih, Lur. Tepat setelah itu istri Munis pun datang dan Munis langsung beralasan jika dia menangis karena melihat kado beruang untuk Amu. Agar istrinya tidak tahu Amu telah meninggal, Munis berdalih jika sudah ada petunjuk tentang keberadaan Amu dan Arun pun diminta membawa mobilnya untuk melanjutkan investigasi. Arun pun membawa jasad Amu ke gudang medis untuk merahasiakan kematiannya dari publik termasuk ibunya sendiri. Arun pun terus terbayang-bayang dengan ponakan yang disayanginya itu. Saat dulu mengajarnya menyetir, saat diberkati, bahkan saat Arun menggendong Amu yang baru lahir. Namun sekarang Arun hanya bisa menggendong jasadnya. Untuk menenangkan diri, Munis juga istrinya pulang ke kampung halaman. Dan entah berapa lama lagi Munis bisa merahasiakan tentang Amu ke istrinya. Sementara itu Komite HAM memanggil Arun 2 hari ke depan untuk menjelaskan tentang dirinya yang menembak Inbaraj, padahal tidak terbukti dia pelakunya. Dengan terpaksa Pak Gajaraj pun mengskors Arun selama 3 bulan dan juga dibebas tugaskan dari kasus pembunuh berantai ini. Sedih, marah, kecewa dan emosi pun dirasakan Arun, Lur, yang gagal menyelamatkan banyak nyawa termasuk ponakannya dan sampai saat itu masih belum ada petunjuk yang berarti. Fiji pun berusaha menenangkannya, begitu pula dengan Kayal yang memberikan alat bantu dengarnya, di mana alat bantu dengar itu bisa merekam suara orang di sekitarnya dan terdengar jelas suara Arun yang tadi bersedih dan Kayal juga ikut merasakan kesedihannya. Fiji mengatakan jika alat bantu dengar yang bisa merekam itu bagus untuk melatih Kayal terapi berbicara dan alat tersebut diberikan oleh Mira yang juga memiliki alat bantu sama karena Mira juga kesulitan mendengar. Loh, mengetahui itu Arun pun langsung gercep ke gudang medis menemui Dokter Nandan untuk melihat benda-benda apa saja yang masih ada di jasad Mira dan voila, ketemulah alat bantu dengar Mira, Lur. இத கூட என் ஸ்டூடெண்ட் மீரா தான் அவளுக்கு வாங்கின அதே கம்பெனி ரிப்பீட்டடா கேட்டு ஸ்பீச் ட்ரைனிங் பண்ணிக்குவா. மீரோட ஹியரிங் எய்ட்ல இது ஃபெசிலிட்டி இருக்கா? ஆமா. மீராவோட ஹியரிங் எய்ட். Arun dan Fiji pun mendengarkan rekaman di alat bantu dengar Mira yang terus berteriak saat disiksa. Sampai akhirnya ada satu petunjuk, yaitu si pelaku memainkan sebuah lagu dari piano. Saat itu juga Arun menemui seorang pianis untuk menunjukkan lagu tersebut, yang menurutnya lagu itu adalah musik bergaya Anglo-Indian atau campuran Meksiko-India. Dan dari caranya bermain, si pelaku psikopat kemungkinan adalah seorang pianis handal. அது மட்டும் இல்லாம பிளேயிங் ஸ்டைல பார்க்கும்போது நீங்க தேடுற லாங்குவேஜ் கிடையாது, பட் இந்த ஸ்டைல் ஒரு மெக்சிகன் அண்ட் இந்தியன் மிக்ஸ். Dari sana Arun pun pergi ke radio Prambors cabang India untuk memutarkan lagu piano si pelaku dan meminta pendengar untuk menebak apapun detail tentang lagu tersebut, seperti siapakah penciptanya atau di mana mereka pernah mendengarnya. Berjam-jam lamanya pendengar yang menelpon tidak mengetahui lagu itu sama sekali karena tidak familiar. Sampai akhirnya di akhir sesi radio ada seorang penelpon yang pernah mendengar lagu piano tersebut. Dia adalah salah satu siswi di sekolah asrama MKVP dan lagu itu pernah didengarnya saat acara ulang tahun sekolah 3 bulan yang lalu. Yes, the caller is there. Vanakkam. நம்ம அடுத்த நேயர். Hello. நீங்க ப்ராஜெக்ட் நல்லா
இருந்துச்சு பட் வணக்கம் சார் மாரி சார் மியூசிக் ட்ராக் கேட்டிங்களா சார் வெறும் மியூசிக் மட்டும் எங்க ஸ்கூல் annual day functionல Shweta, annual day function apa nanti? Keesokan paginya Arun langsung pergi ke sekolah untuk melihat rekaman acara ulang tahun sekolah 3 bulan lalu. Banyak murid dan guru yang menunjukkan penampilannya, namun musiknya tidak ada yang sama dengan lagu piano. Sampai akhirnya di penghujung acara, seperti biasa pertunjukan sulap diadakan yang ternyata memakai lagu piano tersebut, lur. Pak Kepsek mengatakan jika wanita pesulap itu bisu, dia mengajukan diri untuk tampil di acara sekolah dan pihak sekolah juga tidak memiliki nomor HP-nya. Arun pun langsung menelpon Fiji dan bertanya apakah beberapa hari sebelum Mira diculik, sekolahan Fiji mengadakan pertunjukan sulap dengan pesulapnya yaitu seorang wanita tua. Oh iya bener, ada, kata Fiji, lur. Arun pun meminta Fiji menonton rekaman video sulap tersebut. Lalu dia juga menelpon rekan polisinya bernama Venkat untuk mengecek video pertunjukan sulap di sekolahnya Amuda. Setelah semua rekaman dikumpulkan, terkonfirmasi sudah bahwa setiap acara di sekolah masing-masing korban selalu ditutup dengan pertunjukan sulap, di mana si wanita tua menjadi pesulapnya dan 4 siswi yang menjadi korban semuanya diminta maju ke atas panggung untuk menjadi sukarelawan. Urutannya selalu sama, lur. Misal ya, hari ini ada acara sekolah gitu ya. Nah, 2 hari kemudian siswi diculik dan 2 hari setelah diculik korban sudah ditemukan tewas. Semuanya dimulai sejak kasus Samyukta di bulan Oktober dan penculikan juga pembunuhan berlanjut sebulan sekali. Oktober Samyukta, November Amuda, Desember Mira, dan terakhir di Januari adalah Amu. In the case lah, முதல்ல கடத்தப்பட்டது சம்யுக்தா. எல்லா ஸ்கூல்ல ஃபங்க்ஷன் நடந்திருக்கு. எல்லா ஃபங்க்ஷன்ல ஸ்பெஷலான காமன். Arun menyimpulkan bahwa si pesulap wanita tua pertama-tama membuat terkesima semua murid dengan pertunjukannya, lalu mengajak salah seorang siswi random untuk melakukan suatu aksi. Si pelaku pun berinteraksi dan semakin dekat dengan siswi sukarelawan tersebut. Lalu 2 hari setelahnya mereka pun diculik dengan mudah karena memang si korban sudah kenal ya kan, jadi ngerayunya gampang, lur, pakai sulap-sulapan. Karena sudah bulan Februari, mereka pun segera mencari informasi apakah ada sekolah yang baru mengadakan pertunjukan sulap. Dan ternyata ada. Pesulap wanita tua tampil di salah satu sekolah 2 hari lalu, yang mana artinya hari itu akan ada siswi yang diculik. Arun, Venkat, dan rekan-rekan polisi lainnya pun segera menemui Bu Kepsek, lalu melihat rekaman sulap, dan yang menjadi sukarelawan adalah siswi bernama Sanjana. Sesampainya di kelas Sanjana, Arun pun menyampaikan wejangan ke semua murid bahwa jika mereka dalam masalah dengan orang asing, yang pertama janganlah pernah takut, yang kedua harus bisa menghadapi situasi berbahaya, yang ketiga cari cara untuk melarikan diri, yang keempat meminta bantuan ke orang lain, dan yang terakhir mereka harus berani juga percaya diri menyerang musuh jika dalam bahaya. Setelah itu Arun meminta semua murid mencatat nomor HP-nya untuk berjaga-jaga. Lalu dia miss call dari HP Sanjana ke nomor HP-nya agar nomor Sanjana tercatat. நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் நல்லவங்க கிடையாது. பயப்படாதீங்க. சோ உங்க மொத்த பவரையும் வெளிக்காட்டுங்க. Be bold. Girls, இது என்னோட பர்சனல் நம்பர். எல்லாரும் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. Thank you for your time. Saat jam pulang sekolah, Arun dan kawan-kawan mengikuti Sanjana yang naik bajai dan akhirnya turun di les-lesan Primagamahe. Setelah menunggu beberapa saat, les pun sudah selesai dan Sanjana dijemput oleh teman sekolahnya. Lalu dia diturunkan di jalanan komplek sampai akhirnya ketika Sanjana berjalan dan hampir sampai rumahnya, terlihat mobil van yang berjalan mendekatinya. Wah, nggak pakai lama Arun langsung mengambil pistol. Tapi tiba-tiba ada truk air datang nutupin pandangan dong. Arun dan kawan-kawan pun langsung berlari, namun mobil itu sudah menghilang. Dan ketika mereka datang ke rumah Sanjana, gadis itu ternyata masih ada di sana. Dan mobil van tadi datang hanya untuk menanyakan alamat. Lalu anehnya Sanjana tidak mengenali Arun karena ternyata lur, Sanjana adalah anak kembar. Gadis yang ada di depannya adalah kembaran Sanjana yaitu Sanggita. Sedangkan Sanjana hari itu ada les musik yang lokasinya berada tepat di seberang sekolah. Mamam ya kan? Jelas mereka terlambat. Kotak kado sudah diletakkan pesulap wanita di sana
dan Sanjana telah dibawa pergi. Untungnya Arun menyimpan nomor HP Sanjana. Pihak polisi pun segera melacaknya dan begitu menemukan lokasi HP-nya, Arun pun terus diarahkan untuk menyusul mobil si pesulap wanita. Tapi sayang sinyal mendadak hilang dan Arun pun akan menyelidiki area sekitar lokasi terakhir HP Sanjana. Nah, St. Thomas area kita போயிட்டு இருக்கோம். Keep tracing. Good. Close watch. Ini gati bara. கடைசியா எங்க கட்டாச்சு? பிரிட்டோ காலனி பாவ சிக்னல் அருண். அவங்க பிரிட்டோ காலனி விட்டு வெளியில போயிருக்கவே முடியாது. போயிருந்தா என்ன? Sementara itu Sanjana yang sudah dibuat tidur akhirnya terbangun dan saat itu dia masih belum terlalu curiga dengan wanita pesulap yang masih santai main piano. Namun ketika Sanjana izin ke toilet, terlihat banyak boneka kepala bunting, kepala buntung, senjata-senjata tajam, rambut manusia, juga kondisi toilet yang sangat tidak layak. Sanjana yang mulai panik akan meminta bantuan, tapi di tempat tersebut tidak ada sinyal. Itulah kenapa tadi sinyal mendadak hilang dari pelacak, ya kan? Dan tiba-tiba Sanjana akhirnya mendapatkan sinyal satu bar dan langsung menelpon Arun. Pelacak pun kembali aktif. Lalu Arun mengikuti ke titik HP Sanjana yang berada di sebuah rumah. Di lain sisi pesulap wanita menjebol kaca pintu toilet dan Arun meminta Sanjana untuk tetap berani seperti wejangannya. Karena di toilet ada satu jendela kecil. Sanjana pun diminta menjebolnya agar bisa kabur dari toilet. உங்களுக்கு ரைட் சைடுல 5 மீட்டர்ல அந்த போன் இருக்கு. ஜன்னல் உடைச்சு அந்த வழியை தப்பிக்க முடியுமான்னு பாரு. அதுக்கு கண்ணாடி உடைக்க ட்ரை பண்ணு. Sanjana terus berlari melewati lorong-lorong gelap. Namun sayang dia malah kembali ke tempat semula dan langsung ditangkap oleh si pesulap. Sedangkan Arun akhirnya sampai di rumah tersebut. Namun tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Arun yang cerdas pun sempat melihat kejanggalan di sebuah lemari. Dan karena titiknya sudah sama persis dengan titik HP Sanjana, Arun yakin ada ruangan basement di rumah itu. Lalu yang terjadi, அருண், நீங்க நிக்கிற அதே இடத்துல தான் செல்போன் இருக்கு அருண். நீங்க இரு, நான் வரேன். Arun dan Venkat pun terus mengejar mobil pesulap wanita, namun dia berhasil kabur. Setelah itu Arun dan Venkat menggeledah seisi rumah dan menemukan beberapa fakta, seperti boneka-boneka yang dipakai untuk memberi petunjuk, juga foto-foto keluarga si wanita pesulap dengan suami dan putranya. Melihat foto tersebut, Arun pun segera kembali ke kosannya karena dia ingat pernah menyimpan foto yang sama. Setelah dicari, akhirnya ketemulah foto keluarga si pesulap. Dan Arun langsung membuka dokumennya yang berisi beragam kisah dari kasus-kasus pembunuhan, termasuk artikel kasus keluarga tersebut. Arun pun segera mencari informasi polisi yang dulu mengusut kasusnya, yaitu Raja, yang ternyata masih berada di Chennai. Pak Raja pun mulai menceritakan kasus itu yang terjadi sekitar tahun 90-an. Wanita pesulap itu bernama Mary, suaminya yang seorang polisi bernama Fernandes, dan mereka memiliki seorang anak bernama Christopher. Mary adalah seorang guru musik piano, namun ketika suaminya Fernandes meninggal, Mary yang juga ahli di bidang sulap pun akhirnya mengambil kerja tambahan sebagai pesulap untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan Christopher. Di lain sisi, Christopher yang baru masuk sekolah dibully oleh teman-temannya karena memiliki kelainan hormon yang membuatnya terlihat tua seperti Benjamin Button. Kecuali seorang siswi yaitu Sophie yang begitu baik hati dan mau menjadi temannya. Mary juga merawat Christopher dengan baik, mengajarinya bermain piano dan juga sulap, karena dia ingin anaknya suatu saat nanti menjadi pesulap terbaik. Lalu di hari ulang tahunnya, Christopher mendapatkan hadiah boneka dari Sophie, yang mana sekarang boneka itu dijadikan jejak pembunuhan, ya kan? Christopher, inga va. Sophie. Christopher ஒரு பெஸ்ட் மெஜிஷியனா உருவாக்க. Thank you, Sophie.
Lambat laun Christopher mulai ada perasaan ke Sophie dan akhirnya menyatakan cintanya. Namun Sophie pun menolak karena menganggap Christopher sebatas sahabat, dan sejak saat itulah Sophie menjauhinya. Namun Christopher yang tak terima kenyataan itu menjadi semakin terobsesi dengan Sophie dan terus mengganggunya. Sophie yang sudah tidak tahan lagi pun membawa Christopher ke perpus dan memberikan buku-buku tentang genetika. Christopher tidak peduli dengan buku-buku itu. Dia menganggap dirinya normal dan ingin Sophie hidup bersamanya. Sampai akhirnya Sophie terpaksa mengatakan jika kondisi hormon Christopher akan membuatnya impoten seumur hidup. Dan Sophie tidak akan mau menikah dengannya. Wah, makin stres Christopher lur. Dia menyalahkan dirinya yang terlahir berbeda dan banyak orang yang membencinya. Sebagai ibu, Mary pun menenangkan putranya. Dia meminta Christopher fokus menjadi pesulap terbaik, juga mendandaninya lebih kece agar tidak dibully lagi. Namun apa kenyataannya lur? Justru semua murid semakin membulinya. Apalagi mereka semua sudah tahu jika Christopher impoten dan terus meneriakinya seperti itu. Bahkan celananya sampai dilepas yang membuat Christopher begitu malu, sedih, tersakiti, hancur dan segera berlari pulang ke rumahnya. Dia menganggap isu impoten telah disebarkan oleh Sophie dan boneka pemberiannya pun dihancurkan hingga kepalanya terlepas. Padahal sebenarnya yang menyebarkan isu itu adalah salah satu siswi yang kebetulan saat itu ada di perpus. Sumpah kasihan banget ini si Christopher lur. Disinilah gangguan mental dan insiden pun terjadi. Mary mendatangi Sophie yang baru pulang sekolah. Dia diberikan sebuah kado berisi kepala boneka pemberiannya yang sudah terlepas. Dan Mary yang gelap mata pun membunuh Sophie secara brutal untuk membalaskan dendam putranya. Mary pun akhirnya ditangkap oleh Pak Raja. Namun setelah bebas dari penjara, dikabarkan Mary dan putranya Christopher meninggal akibat kecelakaan. Maka dari itu Raja terkejut mengetahui Mary yang masih hidup dan menjadi tersangka pembunuhan berantai untuk melampiaskan dendam putranya dengan menghabisi banyak nyawa siswi yang seusia Sophie. Arun pun hanya bisa terkejut mendengar fakta tersebut. Lalu setelah dia pulang dan berganti baju, tiba-tiba Arun sampai mimpi buruk dibunuh oleh Mary. Lalu dia pun ditelepon oleh Pak Raja dan meminta Arun segera datang ke rumahnya karena dia menemukan sebuah kejanggalan dari foto-foto juga video Mary yang telah diberikan Arun. Lalu ketika Raja sedang minum obat asam urat, tiba-tiba betapa terkejutnya Arun melihat Raja yang sudah tewas. Dan dia memberitahu rekannya Venkat jika Mary telah membunuh Raja, yang pastinya dia masih belum jauh dari sana, dan meminta Venkat untuk mencarinya. Lalu Arun yang teringat dengan perkataan Raja bahwa dia menemukan kejanggalan di foto, langsung menjepret tumpukan foto-foto di meja Raja untuk dicari tahu. Setelah itu polisi pun berdatangan mengolah TKP, dan Arun melihat ada bekas darah telapak tangan Raja seperti memberi petunjuk. Arun akhirnya dipanggil oleh Laksmi si resek ke kantor karena melanggar sanksi yang telah diberikan, yaitu dibebas tugaskan dari kasus, tapi malah masih menyelidikinya. Arun berusaha menjelaskan betapa gentingnya situasi sekarang, tapi Laksmi nggak peduli dan meminta salah satu polisi di sana untuk memborgol Arun di ruangan lain. Begitu kondisi sudah aman, Arun meminta bantuan rekan polisi yang bisa dia percaya untuk mengambil barang bukti, yaitu foto-foto di meja Raja untuk dicari petunjuk selanjutnya. Arun pun menata persis tumpukan fotonya seperti yang dilakukan Raja, dan petunjuk itu ternyata adalah foto tangan Mary menutupi wajahnya, yang mana Raja berusaha memberitahunya dengan bekas darahnya. Lalu ketika di zoom, tangan kanan Mary memiliki 6 jari lur, karena ternyata ராஜா மணிக்கு சொல்ல வந்த க்ளூ இதுதானே. இந்த லேடி கையில 6 விரல் இருக்கு. Iya, pembunuh berantai psikopat selama ini bukanlah Mary, melainkan putranya Christopher lur. Begitu pula dengan insiden pembunuhan Sophie dahulu yang juga dilakukan oleh Christopher.
Borgol Arun akhirnya dilepaskan oleh rekannya agar Arun bisa memberitahu semua fakta-fakta tersebut ke Laksmi. Tapi memang pada dasarnya, ngeselin banget lah ini orang Lur, tipe-tipe nggak mau kelihatan kalah ya kan. Laksmi masih tidak percaya dan meminta Arun berhenti ngomong lalu keluar dari ruangannya. Ma'am, in the situation la motta city police or lady ada. Ma'am, the psycho Mary Fernandez. The psycho and the lady ada paling kes. Di lain sisi, Christopher mengubah samarannya dari berpenampilan seperti ibunya menjadi seorang polisi agar bisa melewati jalanan yang dijaga oleh para polisi. Jelas Christopher yang sudah tahu identitas Arun selanjutnya akan mengincar Kayal dan வயசு 50-55 இருக்கும். கோல் இருந்தாரு, வாய் பேச முடியாது. கயல் கீழே விளையாடாத. Berkali-kali Fiji menelpon Arun tapi selalu dimatikan karena Arun masih berdebat dengan Laksmi. Bahkan Laksmi sampai melempar HP Arun karena bunyi-bunyi terus. Lalu ketika Arun mengangkatnya, dia pun begitu terkejut karena Christopher sedang berada di sana dan berusaha menyerang Fiji. Untungnya pintu berhasil dikunci. Fiji pun mulai agak tenang. Namun ternyata Christopher hanya sok-sokan mendobrak untuk mengalihkan perhatian karena sebenarnya Kayal sedang berada di luar kamar dan langsung dibawa pergi olehnya. நான் சொல்றத கேட்க கூடாதுங்கற மைண்ட் செட்ல இருந்தா எப்படி மேம்? வெளிய போ. கொலை பார்க்கறோம். Arun pun emosi karena Kayal yang sudah dianggap sebagai anaknya telah diculik Christopher. Tapi Laksmi malah menganggap Arun kebanyakan drama. Sampai akhirnya rekan Arun yang ikut emosi melihat kelakuan tolol Laksmi pun langsung memborgolnya. Mampus. Di lain sisi, Venkat yang masih muter-muter mencari si pelaku tanpa sengaja menemukan mobil Christopher dan memberitahu jika ban belakangnya kendor. Dengan santainya Christopher pun mengganti ban, sedangkan Venkat ditelepon oleh Arun yang memberitahu bahwa pelakunya bukanlah Mary, melainkan putranya Christopher yang memiliki ciri-ciri fisik jauh lebih tua dari usianya, juga 6 jari di tangan kanannya, dan sekarang dia telah menculik Kayal. Mendengar itu, Venkat teringat jika mobil yang tadi diwanti-wanti adalah mobil si pelaku, dan terlihat jelas tangan si supir memiliki 6 jari. Venkat pun langsung menodongkan pistol dan memberitahu Arun jika Christopher ada di depannya. Ban depan mobil pun langsung didor dan perlahan-lahan Venkat mengecek Kayal yang pingsan di bagasi. Christopher pun diminta turun dari mobilnya dan Arun menyuruh Venkat untuk segera menembaknya. Namun alah, Venkat ragu-ragu, apalagi Christopher mengeluarkan trik sulap yang membuatnya semakin kebingungan. Dan tiba-tiba tempat berhentinya mobil Christopher ternyata dekat dengan gudang medis. Kayal pun berusaha kabur dan tanpa sengaja bertemu dengan Dr. Nandan. Melihat Christopher yang membawa palu, Nandan pun langsung membawa Kayal masuk ke dalam gedung. Tapi Christopher bisa mengejarnya dan langsung membunuh Dr. Nandan. Arun yang melihat Venkat sudah tewas langsung OTW ke gudang medis, dan untungnya Arun datang di saat yang tepat sebelum Kayal dibunuh. Lalu duel antara polisi dan pesulap psikopat pun terjadi, Lur.
Arun kewalahan melawan gerakan akrobatik mix sulapnya, dan Christopher bersiap membunuh Kayal dengan palunya sambil tersenyum. Arun mencari cara bagaimana untuk mengacaukan pikiran seorang psikopat agar perhatiannya teralihkan, dan disitulah Arun punya kesempatan menyerang. Sampai akhirnya Arun teringat apa yang dulu dialami oleh Christopher, dan dia pun terus mengucapkannya berkali-kali, yaitu kata-kata impoten. அவனோட சமநிலை அவன் தடுமாறுவான். மொட்டை மொட்டை Arun terus menyerang Christopher berulang-ulang dengan benda keras hingga babak belur. Namun sayang Arun lengah dan dia tertusuk. Christopher pun mengambil palunya dan akan membunuh Kayal. Tapi Kayal langsung mendorong potongan besi tajam ke arah Arun. Sampai akhirnya beberapa saat pun berlalu. Alhamdulillahnya Arun masih terselamatkan dan sedang dirawat di rumah sakit, yang saat itu dijenguk oleh Fiji juga Kayal. Sementara berita menyiarkan bahwa Christopher telah tewas, namun karena disebabkan oleh tembakan polisi. Dan yang mendapatkan penghargaan adalah siapa? Laksmi beserta timnya dong. Jelas ini adalah kelakuan Laksmi yang rakus jabatan dan pujian. Namun Arun tidak mempermasalahkannya, karena yang terpenting Christopher telah mati dan tidak ada lagi pembunuhan yang terjadi. Tak lama kemudian Arun mendapat telepon dari salah seorang produser yang pernah ditemuinya dahulu. Dan ternyata dia menerima Arun untuk menyutradarai naskah film psikopatnya. Karena berita tentang Christopher tersebar luas, dan itulah saat yang tepat menggarap film psikopat. Usaha tidak mengkhianati hasil, ya kan Lur? நேற்றிரவு போலீஸ் பட்டான். அதற்காக துணை ஆணையர் 45 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. உடம்புக்கு ஓகேவா? Buyar, gimana? Epic ya kan? Tidak menyesalkan Anda menonton sampai habis, Lur? Jadi ingatlah pesan moralnya. Jangan pernah Anda merasa lebih tinggi dari orang lain, apalagi sampai membuli mereka, Lur. Karena kalian tidak pernah tahu bagaimana kehidupan orang itu. Assalamualaikum. Love you.